بسم الله الرحمن الرحيم. باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. Bab pada menyatakan sunat sujud syukur ketika hasilnya nikmat yang nyata ataupun tertolaknya balak yang nyata. Di sini menunjukkan sunat kita sujud syukur. Sujud kerana bersyukur kepada Allah Ta'ala, sama ada di atas nikmat yang zahir yang Allah Ta'ala beri pada kita, ataupun tertolaknya bala lepas dari penyakit, bala bencana. Maka kita sujud syukur pada Allah Ta'ala. Tapi orang kita ni bila tolak bala mari nikmat, maya hajat pula bapa apa? Hajat ni bila kita nak hajat baru semaya hajat. Ni bila hajat tak boleh panggil orang semaya hajat pula. Buat pada tak retinya. Ni pasal apa? Pasal ilmu orang putih hajat tadi lah tu. Kerana tak reti. Ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزورة نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخرة فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. Maksudnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, katanya kami telah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah. Kami hendak pulang ke Madinah. Maka tatkala kami hampir di Madinah di suatu tempat yang bernama Azawrah, tiba-tiba Rasulullah SAW turun, yakni daripada kenderaannya, daripada unta ataupun keledai bagal yang dinaiki. Kemudian mengangkat kedua belah tangannya seraya berdoa beberapa dalam satu saat, satu masa. Kemudian tunduk sujud dan diam lama dalam sujud. Kemudian bangun, lalu mengangkat kedua tangannya satu saat, satu waktu. Kemudian tunduk sujud lagi. Dia melakukannya 3 kali. Dan dia bersabda, sesungguhnya aku meminta daripada Tuhanku syafaat kepada umatku. Lalu dia memberi kepadaku 1/3 daripada umatku. Maka aku sujud, tunduk sujud kepada Tuhanku kerana syukur. Kemudian aku angkat kepalaku. Aku minta lagi kepada Tuhanku memberi syafaat untuk umat aku. Lalu dia memberi 1/3 daripada umat aku. Maka aku tunduk sujud pada Tuhanku kerana syukur. Kemudian aku bangun mengangkat
kepalaku dan aku minta lagi kepada Tuhanku untuk syafaat bagi umatku. Lalu dia memberi kepada aku 1/3 yang lain. Maka aku tunduk sujud kerana syukur kepada Tuhanku. Hadis riwayat Abu Daud. Yang pertama, rawi, yakni orang yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, termasuk di kalangan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam, dan termasuk di kalangan salah seorang 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah dan Rasulnya, dan termasuk di kalangan sahabat yang menjadi ahli mesyuarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianggap sebagai menteri. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas telah dilantik oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi panglima tentera Islam untuk menyerang Parsi, iaitulah kuasa besar dunia di zaman itu, dan telah mencapai kemenangan jatuhnya kerajaan Parsi. Sebagaimana Abu Ubaidah ditugaskan untuk menghadapi tentera Rom. Dipecahnya Khalid Walid ganti Abu Ubaidah, yang juga salah seorang 10 sahabat. Sebelum Sa'ad pergi ke Parsi, Sayyidina Umar menyampaikan ucapan kepada Sa'ad. Ucapan yang panjang. Sebahagian daripadanya, Sayyidina Umar kata, "Ya Sa'ad, usika wa man ma'aka minal ajnadi bitaqwallah. Fa innama nusirna bima'siyatil adu." Wahai Sa'ad, aku berpesan kepadamu supaya bertakwa kepada Allah. Begitu juga tentera-tentera yang berada di bawahmu. Dan ketahuilah, sesungguhnya kita menang dengan sebab maksiat yang dilakukan oleh musuh. Sekiranya kita buat maksiat sama dengan musuh juga, maka Allah tidak menolong kita. Sedangkan senjata mereka lebih banyak, bilangan mereka lebih banyak, maka kita tidak boleh mengalahkan mereka, kerana kita tidak mendapat pertolongan Allah dengan sebab mengerjakan maksiat. Jangan kamu kata oleh kerana kita ni Islam, kita baik, tak apa buat maksiat pun. Jangan kata begitu. Allah Ta'ala telah membinasakan kaum Bani Israel yang beriman tetapi mereka mengerjakan maksiat. Apabila mereka berdepan dengan bala tentera bangsa Nusar, menyebabkan Bani Israel menjadi hina. Oleh kerana itu, hendaklah jaga betul-betul, kata Sayyidina Umar. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas telah menjaga betul-betul bala tentera Islam. Sehingga tentera yang minum arak ditangkapnya, ditambaknya di markas. Tak dia benar terlibat dalam peperangan kerana mengerjakan maksiat. Ini kesungguhan Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang meriwayatkan hadis ini. Sa'ad ini adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam keluarga Nabi. Beberapa pupu lah, tak sampai pupu. Dia waris Nabi juga. Dan Sa'ad menceritakan satu peristiwa yang menarik, iaitulah berkenaan dengan sujud syukur. Apabila berlaku satu peristiwa dalam perjalanan pulang ke Madinah daripada Mekah, sampai di Azawra, Rasulullah turun mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Tiba-tiba sujud, lama sujud, kemudian bangun angkat tangan lagi, lepas tu sujud pula, bangun angkat tangan lagi, lepas tu sujud pula, dan memberitahu, aku angkat tangan tadi berdoa, aku menadah tangan berdoa. Di sini menunjukkan bahawa sunat angkat tangan ketika berdoa. Kalau ada orang kata Nabi tak buat, pelawak. Ini hadisnya. Dia tak kasih habis.
Cuma kadang-kadang Nabi angkat tangan, kadang-kadang Nabi tak angkat tangan untuk menyatakan perkara ni sunat. Perkara ni tak wajib. Angkat tangan ni adalah sunat. Ianya dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi angkat tangan, berdoa kepada Allah ketika berdoa. Angkat tangan, itu sunat. Dan disunatkan kita angkat tangan sama tentangnya bau kita ni. Sama tentangnya bau. Jangan rendah sangat. Bahkan di saat yang bersungguh, Nabi angkat tangan tinggi sehingga nampak kecil. Itu dalam peperangan Badar. Ketika dalam keadaan yang sangat bahaya, angkat tangan bersungguh sehingga tinggi dalam peperangan Badar. Dalam kebiasaannya angkat tangan membetuli bahu saja. Ini hadis ini. Dan hadis ini menunjukkan bahawa disyariatkan, yakni sunat sujud syukur. Dan dia adalah amalan sunat apabila hasilnya nikmat untuk diri kita dan untuk orang lain. Untuk diri kita, untuk kawan kita, untuk umat kita. Bila berlakunya sesuatu yang baik, kita sujud. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Sujud. Sujud saja. Ini bukan semayang. Ini sujud. Sujud syukur. Termasuklah juga bila hilangnya bala, sembuh daripada penyakit. Ataupun selamat daripada kemalangan. Sujud. Iaitulah satu sujud saja. Satu sujud saja. Ya? Ya. Itu sujud tilawah, sujud bacaan. Dalam Quran, kalau kita baca Quran, dia ada tanda di tepi itu sajdah dia tulis. Termasuk iqra'. Yang iqra' itu dia ada sajdah. Usjud waqtarib. Usjud. Ayat itu sunat sujud. Dan ayat-ayat yang dalam Quran, bukan dalam surah sajdah saja. Termasuk dalam surah-surah yang lain, bila ada sajdah, ditulis sajdah di tepi itu, biasa dia tanda. Dia garis di bawah tu, menunjukkan ayat tu sunat kita sujud. Itu sujud sajdah dia panggil. Sujud sajdah ni bukan surah sajdah saja. Termasuklah surah-surah yang lain, sama ada waktu semayang ataupun di luar semayang. Luar semayang ataupun tengah semayang, sunat kita sujud. Sujud, bangun, lepas tu barulah turun rokok. Orang erti dia kata semayang pasal apa lagu ni? Dia tak erti. Awal dia tak erti. Dia kata ada orang tu semayang subuh 3 rakaat, dia kata. Ada pula semayang subuh 3 rakaat. Itu sujud sajdah. Bukan sujud yang berkait dengan semayang. Setengah kitab pula dia sebut itu sunat yang jahat. Sunat jahat pula. Mana ada sunat jahat? Dia ada kitab-kitab lama dia sebut tu. Ini tak ada sunat jahat ni, tak ada. Semua sunat baik belaka. Itu kitab Jawi lah. Tok Guru tak khabar, Nabi khabar. Nabi khabar. Nabi sujud. Jadi bila dia tanda di tepi Quran tu, di tanda tu mengandalkan itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Ketika baca. Semuanya dia sunat saja. Dan tidak menjadi amalan yang wajib. Dan sujud syukur ni bila syukur daripada nikmat yang diberi. Dan sujud syukur ni macam sujud tilawah. Macam sujud tilawah. Sujud baca Quran. Sekali sujud saja. Sekali sujud saja. Dan disunatkan kita memanjangkan sujud. Sunat kita memanjangkan sujud. Sunat sujud lama. Kecuali masa semayang lah. Jangan lama pada sujud semayang pula. Itu di luar daripada semayang. Masa semayang pun nak sujud lama tak ada batal semayang. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i kita. Mazhab Syafi'i. Sujud tilawah ini. Dia ada takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sujud. Lepas tu salam. Bangun beri salam. Assalamualaikum. Di sisi mazhab Syafi'i. Di sisi mazhab yang lain. Tak ada. Sujud sajalah. Allahu Akbar. Turun sujud. Lepas tu bangun. Begitu saja je. Begitu saja je. Itu cara sujud tilawah bila baca Quran. Ataupun sujud syukur. Bila dapat nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala. Dan khilaf ulama. Adakah kena ada air semayang? Tak ada air semayang. Ada ulama mengatakan kena ada air semayang.
Ada ulama mengatakan tak payah hari semayang. Ini bukan semayang. Ini bukan semayang. Semuanya digalakkan ada hari semayang. Lebih baik ada semayang lah. Tak timbul khilaf lagi. Macam semayang mayat. Semayang mayat, mazhab Syafi'i kita wajib kena ada hari semayang. Kalau tidak, tidak sah semayang mayat. Tetapi ada mazhab mengatakan tak payah hari semayang. Kerana itu doa, bukan semayang, kata dia. Semayang mayat. Nama je semayang. Syafi'i panggil semayang juga. Nabi pun panggil semayang. Maka yang asahnya kena ada air semayang. Kena ada air semayang. Dia lain dengan tawaf. Tawaf, Syafi'i kata ada air semayang. Hanafi kata tak ada air semayang. Itu khilaf ulama dalam perkara ni. Jadi lebih baik ada air semayang lah. Dan Syafi'i ihtiyat mengambil basi dalam perkara ini. Di sini menunjukkan juga bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat memberi perhatian berkenaan dengan umatnya. Sehingga kalau boleh biar semua umat dia masuk syurga belaka. Itu diusahakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh masuk syurga, boleh syafaat, boleh beri syafaat. Mereka yang dibicarakan masuk neraka dia beri syafaat, tak jadi masuk neraka. Ataupun masuk neraka dah dikeluarkan daripada neraka. Ini ialah keistimewaan yang Tuhan beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallah